Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia hadis yang ke 358. Qala sami'tu Khalid bin Umair wa Shuwaisan Aba Raggad qala ba'asa Umar bin al-Khattab Utbah ibna Ghazwan faqala intalik anta wa man ma'aka hatta iza kuntum fi aqsa biladil Arab fa adna biladil Ajam fa akbiluh hatta iza kanu bil mirbad wajadu hadza kazzan faqalu ma hazihi Basrah fasaru hatta iza balahu hiyalal jisri saghir faqalu ha huna umirtum fanazalu fazakaru hadisa bitulihi. Qala faqala Utbah ibnu Ghazwan laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqah syajari hatta taqarrahat ashdaquna faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'din fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru misrin minal amsar wa satujarribuna umara'a ba'dana. Daripada Khalid bin Umar wa Shuwaisan Abar Raggad, berkata dua orang ni, Khalid dengan Shuwais Abar Raggad, berkata ia Sayyidina Umar pernah menghantar Utbah bin Ghazwan. Faqala, maka berkata ia, Utbah bin Ghazwan kata, intalik, berkata Sayyidina Umar, pergilah kamu wahai Utbah bin Ghazwan dan orang yang bersama kamu, sehinggalah kamu berada di hujung negara Arab dan paling hampir dengan negara Ajam. Ajam ni luar daripada semenanjung tanah Arab. Arab ni dia ada Arab asli. Orang yang duduk di semenanjung tanah Arab itu Arab asli, iaitu Mekah, Madinah, Yaman sikit. Mekah, Madinah, Yaman dan sekitar tanah Arab Jaziratul Arab dipanggil semua. Maka kalau naik ke atas Syam, Syria tu apa semua tu, nama hak tu dah jadi dekat dengan sempadan dengan Eropah dah. Maka katanya Sayyidina Umar mugi di hujung tanah negara Arab
sehingga kamu sampai dekat dengan negara Ajam, iaitu menuju ke satu negara lo ni dipanggil Iraq. Iraq ni naik ke atas tu Parsi dah tu. Maka apabila sampai situ, maka kamu jumpa satu tempat nama Mirbat. Maka di sana kamu akan jumpa nama tempat Kazan. Maka bertanyalah siapa dia, apa itu Kazan? Maka kata dia itu Basrah. Basrah itu nama bagi satu tempat yang batu dia berwarna putih-putih kemerah, putih-putih. Ada kata batu pejal, ada kata batu lembut yang berwarna putih. Maka negara Basrah itu, negeri Basrah itu ambil sempena nama batu. Sampai situ, maka berjalanlah sahabat-sahabat sehinggalah kamu sampai kepada satu jambatan kecil. Maka di situ berkatalah sahabat tu kata, maka di sinilah kamu diperintahkan. Maknanya tunggu di sini. Maka duduklah mereka, maka menyebutlah hadis ni secara panjang lebar. Asal ceritanya sahabat mendengar kata ada orang Ajam, orang di luar daripada kota Arab, bukan bangsa Arab lah, sama ada Farsi ko ataupun Rum ko, apa dia bersiap sedia untuk melawan orang Islam. Maka Sayyidina Umar menghantar ke pasukan yang diketuai oleh Utbah bin Ghazwan pergi kepada sempadan hujung negara Arab untuk bersiap sedia menghadapi serangan kalau ada orang Ajam, orang asing nak serang negara Arab. Maka gilah duduk situ. Ada ulama kata duduk di sempadan di Basrah. Maka gilah duduk situ sebagai persiapan. Dia panggil murabit. Murabit ni orang yang menjaga sempadan. Nabi kata antara orang yang mata dia tidak menangis pada hari kiamat, iaitu mata yang berjaga malam fi sabilillah. Maknanya seperti pahala. Kita tengoklah ni askar-askar yang duduk jaga. Kita askar-askar duduk jaga sempadan, menjaga negara, buat kem-kem, tempat persiapan nak jaga negara daripada kekacauan. Maka pahala dia mata yang berjaga fi sabilillah. Maka hadis ni panjang lebar lah. Maka berkata Utbah bin Ghazwan, orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar, dia kata aku sendiri tengok aku ke ketua. Maka aku tengok aku adalah orang yang ketujuh daripada 7 orang. Berarti Utbah bin Ghazwan ni ialah orang yang ketujuh yang masuk Islam, masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Maka antara dia nama Utbah bin Ghazwan. 7 orang pada masa tu, orang baru masuk Islam, dia salah seorang daripada 7 orang mula-mula masuk Islam. Katanya dia, kami kiper saat ni, kami tengok kami makanan tak ada. Habis makanan, maka yang ada hanyalah daun-daun pokok. Daun-daun pokok, sahabat-sahabat makan daun. Sehinggalah pecah habis bibir kami, iaitu ni. Di hujung-hujung bibir kami luka kerana makan daun-daun yang keras dan daun-daun yang berduri. Dah tak ada makanan sahabat. Tetapi apabila diperintahkan, dia tetap taat apa dia berlaku pun. Maka katanya Utbah bin Ghazwan lagi, dan aku pernah bagi satu helai kain. Burdah ni kain kau ni nah. Kain sebar ni. Aku bagi 2, aku bagi kepada Sa'ad separuh, kita belah 2, aku separuh. Orang Arab ni dia kena ada kain ni, buat tutup tekak, buat tutup muka, buat gapo dia tujuan untuk macam-macam lah, untuk tahan sejuk, tahan gapo. Maka tak ada benda dah pakaian, maka dia kerak 2 kain sebar dia, maka dia bagi kepada sahabat nama Sa'ad, so dia seorang. Fama minna, maka katanya Utbah bin Ghazwan, tidak ada daripada kami yang 7 orang. Yang 7 orang yang masuk Islam awal-awal saat ni, kecuali sekarang sudah menjadi amir, jadi gubernur satu negara daripada negara Islam. Dulu ketika kita berjual duduk dengan Rasulullah, ketika susah payahnya lah, makan daun kayu, nak pakaian pun tak ada. Tapi sekarang kita hok susah ni, sekarang dah jadi gubernur orang besar belakang dah. Dan kamu semua, katanya Utbah bin Ghazwan, ni firasat dia lah.
kamu semua pun akan jadi ame-ame dan gabno-gabno juga akan datang. Nah, ni nak royak kehidupan sahabat, kehidupan Rasulullah. Nah, begitulah hidup dengan Rasulullah susah. Tetapi apabila Islam ini berjaya, Islam ini tersebar di seluruh dunia, yang pada masa kemuncaknya pada masa Sayyidina Umar, iaitu 2/3 dunia kita tahu. Nah, 2/3 dunia. Masya Allah Islam. Nah, kerana apa? Kerana kita patuh kepada ajaran Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kita. Tetapi kalau kita tak dengar kata Allah, maka Allah Ta'ala hina ke kita. Kita orang Islam hina ke apa? Tuhan nak uji kita, Tuhan nak beri balasan kepada kita supaya kita kembali semula kepada ajaran yang sebenar, dan Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan semula kepada kita. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillah ma la yukhafu ahadun wa laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun wa laqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yaumin wa mali wali bilalin ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu bilalin. Daripada Sayyidina Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri kata, Nabi ayat cerita lagu mana dulu di zaman permulaan Islam, zaman Rasulullah nak menyebar ke agama yang benar ni, nak memperkenalkan Allah kepada kita semua. Lagu mana katanya Rasulullah, aku pernah ditakutkan pada jalan Allah, yang mana orang tak pernah rasa perasaan takut ni. Berarti Allah Ta'ala uji aku dengan ketakutan. Yang mana orang takut, aku seorang ya diuji siapa peringkat. Nah, kita kadang-kadang duduk dalam Islam tak pernah Allah Ta'ala uji kita. Alhamdulillah, negara kita Malaysia secara khususnya aman, tidak berlaku apa-apa. Tengok negara orang lain kaca bila nak semaya payah, nak goni payah. Nah, tetapi kita negara kita aman, tentera, alhamdulillah. Nah, itu apa? Nah, katanya Rasulullah, aku ditakutkan, diuji dengan takut yang mana orang lain tak pernah diuji takut seperti aku. Dan aku disakiti, yang mana tidak ada orang yang disakiti seperti aku. Rasulullah nak bawa agama Allah Ta'ala. Macam-macam orang kata. Orang kata dia, orang ugut dia bunuh, orang main maruah dia, Nabi Muhammad anak tino dia orang kena sehingga ke sakit lah apa dia jatuh lah macam-macam. Pak saudara Rasulullah kena bunuh begini, macam-macam. Maka Rasulullah diuji, disakiti perasaan dia tidak seperti orang lain. Kerana katanya Nabi, asyadun nasi balaan, orang yang paling kuat sekali diuji oleh Allah al-anbiya, nabi-nabi. Kemudian orang yang selepas daripada pakat nabi-nabi, sahabat-sahabat ko. Maka orang ni Allah Ta'ala uji menurut iman dia. Maka iman yang paling hebat pada zaman nabi tentulah nabi dia. Maka dia akan diuji, paling diuji. Kita kadang-kadang kita bawa agama Allah Ta'ala tak pernah diuji. Kita ngajar, kita beri penerangan agama mudah ya. Dalam keadaan aman, dalam keadaan sentosa. Ni pun kita rasa malas, ni pun kita rasa penat, ni pun kita rasa dah banyak dah dak. Berbanding dengan apa yang Allah Ta'ala uji kepada nabi-nabi dia dan orang yang rapat dengan nabi dia, iaitu sahabat-sahabat jauh bumi dengan langit. Sehingga ke pengorbanan sahabat, katanya Nabi, kalulah sahabatku mensedekah ke setengah gandum, setengah cupuk. Secupuk ni 700 gram. Dalam 300 gram. Gandum lebih dipandai mulia oleh Allah Ta'ala berbanding pokok kita ni orang akhir zaman mensedekah ke emas sebesar bukit Uhud. Emas sebesar bukit Uhud. Tak ada orang sedekah emas sebesar bukit Uhud. Kalau orang sedekah lagu tu, pengorbanan dia pada jalan Allah, sedekah harta dia sehingga sebesar bukit Uhud, pengorbanan besar benar ni. Bahkan boleh kata hampir mustahil seorang tu beri emas sebanyak tu. Orang lah ni nak beri emas bukan kata sebesar bukit Uhud. Besar pala lutut pun tak saya beri dah. Kalau besar bukit Uhud, siapa dia nak beri? Katanya Nabi, kalau kamu mengorbankan untuk agama Allah, harta kekayaan kamu sebesar bukit Uhud, emas, maka tidak lebih lagi penilaian dia di sisi Tuhan adalah setengah cupuk
gandum yang disedekahkan oleh sahabat. Kerana apa? Kerana dia nak boleh agama dulu susah, payah bergadai nyawa untuk mempertahankan agama. Kita lah ni mudah. Duduk dalam rumah, kita nak semayang, kita nak puasa, kita nak ibadat, tak ada orang ganggu. Sukanya lah ni. Hidup dalam keadaan tentera, anak, isteri ke apa dia. Itu. Maka kalau kita sedekah pun, tak boleh nak lawan sahabat-sahabat amalan dia dan pengorbanan dia. Walaqad ata, sesungguhnya katanya Nabi, telah berlalu kepada aku 30 hari. 30 malam. 30 hari, 30 malam. Tidak ada makanan bagiku dan bagi Sayyidina Bilal. Bilal ni antara orang yang awal-awal masuk agama Islam. Nak masuk Islam dia hampir nak tercabut nyawa dia. Hampir matilah Sayyidina Bilal ni nak mempertahankan agama dia daripada dia diancam bunuh oleh ketua dia. Tetapi dia pertahankan juga ahadun Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Maka Allah Ta'ala kedudukan seorang hamba berkulit gelap. Tak comel Sayyidina Bilal ni. Tetapi akhirat, katanya dalam kitab-kitab, kegelapan Sayyidina Bilal ini akan dikokok. Di dalam syurga, Sayyidina Bilal ni kulit gelap. Gelap dia terlalu gelap. Lebih pada tayar lagi. Tetapi kegelapan dia ni akan dikikis oleh bidadari dan dijadikan minyak atar. Tuhan mulia ke dia kerana iman dan pengorbanan dia. Bukan kerana rupa parah dia. Sayyidina Bilal ni tak ada rupa, tak ada parah. Tetapi kerana pengorbanan dia, maka dia antara orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Hamba pun hamba, tetapi jadi mulia. Katanya Nabi, tidak ada bagiku makanan 30 hari, yakni sebulan, aku dan Sayyidina Bilal, kecuali makanan hak layak dimakan oleh haiwan. Nak kata bukan makanan hak layak dimakan oleh manusia. Makanan hak dilayak makan oleh haiwan pun tak ada kami. Maknanya benda hak boleh makan di binatang pun tak ada. Nak makan hak manusia lagi-lagi dah. Kecuali adalah sedikit makanan yang disembunyikan di bawah ketiak Bilal, Sayyidina Bilal. Ada kata Sayyidina Bilal ni yang hamba Rasulullah ke, orang tak suka. Yang hamba, yang suruh lari. Ada riwayat kata Rasulullah pernah diperintah berkurung. Rasulullah pernah di pulau ke selama 3 tahun. Dihambak daripada kota Mekah, duduk di Pekam Syekh Abi Talib dipanggil. Di kupus itu semua keluarga Nabi, maka tak dibenarkan beli makanan ke apa dia. Tiap-tiap hari ada kematian. 3 tahun Rasulullah diuji. Keluarga Nabi, kabilah Nabi tak boleh nak buat gapo-gapo. Akhir sekali lepas pada 3 tahun. Maka tak ada makanan kecuali makanan yang boleh disembunyikan. Ada kata Sayyidina Bilal kepik makanan ketika lari itu. Ada riwayat kata makanan itu terlalu sedikit. Maknanya kalau kepik di ketiak pun tak nampak dah. Kecil sangat makanan itu. Kali roti ke apa dia. Ni Nabi Muhammad diuji. Bukan kata mudah nak bawa agama Tuhan ni. Lah ni pun macam-macam fitnah lah. Zaman-zaman internet, zaman-zaman ke apa dia. Macam-macam fitnah ada dah. Dan orang yang mengajar agama pula macam-macam versi pun ada. Macam-macam An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u indahu wadatun wala asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Qala Abdullah qala ba'duhum huwa kasratul aidi. Daripada Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhimpun di sisi dia makan pagi dan makan petang daripada daging dan roti. Berarti Rasulullah tak pernah makan pagi. Kalau dia makan roti dengan daging waktu pagi, petang dia boleh makan lagi daging dengan roti. Tak ada. Kalau pagi boleh makan, petang tak ada dah. Kalau dia makan petang, pagi tak boleh makan roti dengan daging. Tak pernah Rasulullah makan. Pagi boleh makan roti dengan daging, petang pun Rasulullah boleh makan pagi roti dan daging. Tak. Kecuali ketika ada tetamu. Maka Rasulullah makan banyak sikit ketika ada tetamu. Maka Rasulullah boleh makan daging, boleh. Rasulullah makan roti mewah sikit jika ada tetamu. Maka kalau di rumah dia, Rasulullah tak ada makanan. Tak ada. Kalau jumpa pagi, petang tu tak ada dah makanan. Berarti rumah Rasulullah ni susah. Apa maksud tetamu? Iaitu kawasan, tempat, waktu ketika banyak tangan. Iaitu ketika tetamu lah.
Maksud kasratul aidi ni ataupun dhafaf ini ulama bahas banyak. Ada kata makan bersama tetamu. Ada ke sunat kita makan beramai-ramai. Ada kata makan beramai-ramai ni kita makan jamu. Makan dalam pinggir suku-suku tak apa. Makan dalam pinggir suku-suku tapi makan beramai-ramai. Ada kata lagu tu. Ada kata dok makan dalam satu pinggir. Yakni kita letak satu tala, kita letak makanan pakat makan dalam satu tala. Hak tu berkat lagi. Nabi kata makanan yang paling berkat, makanan yang paling banyak tangan di dalam makanan tu, iaitu keberkatan, kesal daripada orang mukmin. Nama asarul mukmini syifaun. Kesal orang mukmin itu adalah syifa. Nah, kita makan, dia makan. Jadi makan dalam tala ni sunnah Nabi dan berkat Nabi kata. Nah, dalam hadis lain Nabi makan, sahabat makan. Tiba-tiba ada orang badui mari makan sekali. Maka makanan tak jadi tak cukup. Maka sahabat kata, apa makanan kita tak cukup? Katanya Rasulullah, badui saat ni tak baca bismillah. Maka berkat tu, makanan tu hilang keberkatan dia. Nah. An-Nawfa bin Iyasin Al-Huzali qala kana Abdurrahman bin Auf kana jalisan lana jalisan kana ni'mal jalis wa innahum qalaba bina zata yaumin hatta iza dakhalna baitahu wa dakhala wa igtasala summa kharaja wa utina bisafhatin fiha khubzun wa lahmun falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu lahu ya Aba Muhammad ma yubkika qala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzi sya'ir fala arana ukhirna lima huwa khairul lana. Daripada Naufa bin Iyasin Al-Huzali berkata ia adalah Abdurrahman bin Auf. Adalah ia ini tetangga kami, kawan kami lah. Abdurrahman bin Auf ini adalah tetamu ataupun tetangga ataupun saing kami. Dia adalah sebaik-baik tetangga, jiran kami. Sesungguhnya satu kali kami pergi bersiap jalan-jalan lah, pergi jalan dengan Abdurrahman bin Auf. Katanya Naufa bin Iyas ni, Abdurrahman bin Auf ni jiran kami, sahabat kami. Satu kali kami keluar berjalan-jalan, lepas pada berjalan sudah, maka kami balik ke rumah dia. Balik ke rumah Abdurrahman bin Auf. Balik masuk dalam rumah Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman pun masuk dalam bilik dan mandi. Jadi ulama kata sunat kita apabila kita keluar peluh kau apa dia buat kerja luar, masuk dalam rumah, maka sunat kita mandi. Mandi dulu barulah kita jamu tetamu. Biar rasa segar, barulah suka sikit ni peluh apa dia nak makan pun tak selesa. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni mandi. Apabila mandi maka dia keluar berserta bawa satu bekas padanya talai lah, kita kata talai. Ada roti dan ada daging. Bawa talai, ada roti dan ada daging muka rumah dia. Maka dia letak depan kami. Apabila dia letak makanan, maka Abdurrahman bin Auf pun menangis. Tuan rumah tu menangis. Maka bertanyalah tetamu saat ni, kata dia, Naufa bin Iyas saat ni tanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah sebab yang menyebabkan kamu menangis wahai Abdurrahman bin Auf? Maka katanya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah meninggal, sedangkan dia tidak pernah kenyang, dia dan ahli keluarga dia. Bukan kata Rasulullah, bahkan ahli keluarga dia tidak pernah kenyang daripada roti khubuz syair ni, roti yang paling hina sekali, roti paling harga murah sekali. Maka Rasulullah roti harga murah tak pernah rasa kenyang makan. Berarti roti harga murah pun tak mampu dibeli oleh Rasulullah. Roti hak mahal lagi-lagilah makan dengan daging tiap-tiap hari tak boleh. Kita ni Allah jauh dengan Nabi ni. Maka apabila kita tak buat apa yang Nabi buat, kita akan tak pernah rasa apa yang Nabi rasa. Sama ada hak Nabi buat tu ibadat ataupun benda-benda seolah-olah kita nampak adat. Seperti makan, minum, Rasulullah makan lagu lain, Rasulullah minum lagu lain. Macam mana kita nak pernah merasai perasaan Rasulullah dan sahabat-sahabat kerana kita tak pernah buat apa yang Rasulullah dan sahabat buat. Kalau ibadat pula Rasulullah sembahyang sampai pecah kaki-kaki, kita pernah buat? Kita tak pernah buat. Apabila kita tak pernah buat, kita tak pernah rasa macam mana Rasulullah bangun sembahyang malam. Kita buat sungguh pun tak akan sama. Tetapi lagu mana perasaan orang-orang dulu. Kita baca, ada orang sembahyang sunat 1000 rakaat.
Kita pernah buat 100 rakaat sehari, tak pernah buat. Tiba-tiba bila kita baca, kita suka mendustakan cerita orang. Cerita ni mengarut. Cerita ni gini. Dia kalau nak semaya 1000 rakaat ni 2 hari setengah baru sudah. Tanya dia, awak pernah semaya tak kapit fardu 22 rakaat? Tak juga. Ya, awak tak pernah praktik, tak pernah praktik. Sebab tu awak tak tahu apa, awak minat kritik saja. Orang sekarang ni suka kritik, amalan tu kurang. Zaman-zaman dulu salafus soleh, ulama-ulama dan orang-orang jujur zaman dulu minat beramal, minat tak pernah tanya hadis ni sahih ke tak sahih, rajin beramal. Orang sekarang suka tanya hadis sahih saja, beramal tak pernah beramal pun, suka tanya saja. Jadi orang lah ni teori saja, Doraemon semata-mata, buat tak buat langsung pun. Jadi amalan semakin berkurang. Apabila amalan semakin berkurang, ilmu saja banyak. Ilmu bukan bahas macam Allah dok berdebat lagu ni, dok berdebat lagu ni. Tanya hak berdebat tu dia mau tahajud ke? Tak tahajud. Dia mau baca Quran sekali sehari ke? Tak pernah. Jadi lagu itulah kita sekarang ilmu tu akan berada di buku-buku. Maka orang yang beramal semakin tak ada. Akhir sekali tinggallah buku semata-mata, praktikal dia tak ada. Akhir sekali timbullah golongan ilmu agama yang tidak faham apa yang ada di dalam kitab dia masing-masing. Sifat sabar ni lagu mana tak tahulah. Orang zaman dulu dia beramal lagu ni, tapi saya tak pernah tengok contoh dia. Maka akhir sekali ilmu-ilmu agama semakin berkurang. Kerana ilmu bukan berada di kitab berada di dada-dada orang-orang alim. Berada di amalan-amalan dan perwatakan dia. Apabila mati orang alim, maka tak ada lah amalan dia dan semuanya. Maka katanya Abdurrahman bin Auf, aku fikir tidak ditinggalkan lebih lama berarti lebih baik bagi kita. Maka aku nampak kita ni tak mati-mati lagi. Rasulullah tak ada dah kita ni dilewatkan, nampak tak ada kebaikan pun kita dilewatkan. Maknanya kita tak mati lagi, kita boleh hidup nampak Allah, duduk dengan Rasulullah. Nampak lah ni koh kita ni koh lala nampak. Apabila duduk lewat lagu ni tak mati-mati lagi katanya Rahman. Jadi kau bukan tak ada kebaikan pula bagi kita. Ni kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni suhulah kaya. Tetapi katanya Rasulullah, orang kaya ini akan masuk syurga lewat daripada orang miskin 5,5 hari saja. Setengah hari lewat berbanding dengan orang miskin masuk syurga. Katanya Abdurrahman bin Auf, setengah hari itu lama mana? 500 tahun. 500 tahun. Bukan 500 hari, 500 tahun. Sebab satu hari sama dengan alfu sanatin, 1000 tahun. Mimma ta'udun, daripada hak kira kamu, 1000 tahun sama dengan satu hari, hari akhirat. Berarti kalau setengah hari 500 tahun bukan 500 bulan, bukan 500 jam, bukan 500 hari, 500 tahun. Setahun tu 360 hari. 500 tahun. Tu lewat orang. Tetapi katanya ada kata Abdurrahman bin Auf ni dapat doa khah oleh Nabi Muhammad, dia dapat masuk syurga awal juga. Banding orang kaya biasa masuk lewat. Sedihlah orang kaya sekali lagu manalah saya ni Allah Taala wi rezeki mudah. Saya Allah Taala wi kaya, kesenangan dan gapo macam mana kau gapo dia. Rezeki kita. Gunalah kekayaan kita supaya kekayaan kita yang menarik kita masuk syurga cepat-cepat. Jangan kekayaan kita melalaikan kita. Ada kebaikan juga kekayaan ni kalau digunakan untuk kebaikan. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbahasan umur Nabi. Nabi ni meninggal umur berapa? Ada disebut di dalam hadis juga. Umur-umur ni manusia ni dia ada umur dia. Umur iaitu tahap dia duduk atas muka dunia ni. Lama mana kau tempuh dia? 63 tahun. Roh ini sama saja. Roh satu kejadian saja. Berarti roh kita sama saja. Roh dicipta satu martabat saja, satu umur. Tetapi maksud umur di sini iaitu waktu roh itu masuk ke alam dunia. Maknanya bertukar kita ada tubuh kulit ni, bertubuh berjisim ni. Bila kita mula bertubuh berjisim, hak tu dipanggil. Contohnya kita dengan Tok Kenali sama ya umurnya. Tetapi Tok Kenali masuk awal ke dunia ni, maka dia dipanggil lebih tua daripada kita. Sedekah dari sudut roh ini sama sahaja.
Tu maksud ruh. Daripada Ibnu Abbas berkata ia makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sanah yuha ilaihi wa bil madinati asyrah tuwfiya wa huwa ibnu salasin wa sittin. Daripada Abdullah Ibnu Abbas berkata ia Rasulullah tinggal di Mekah selama 13 tahun. Selepas diwahyukan, Rasulullah dapat wahyu umur 40, maka dia duduk 13 tahun jadi umur 53 tahun. Berpindah ke Madinah 10 tahun. 53 capur 10 jadi 63 tahun. Dan Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun. Maka Rasulullah meninggal ketika usia 63 tahun. Hak ni hadis hak paling sahih dalam bab umur Nabi. Ada kata gini, ada kata gini, tak apalah. Ada kata umur 60 tahun. Bapa umur 60 tahun dia tolak umur di antara jadi Nabi dengan jadi Rasul. Rasulullah ke mula-mula umur 40 tu Rasulullah jadi Nabi kerana dapat wahyu. Maka berhenti wahyu tu selama 3 tahun. Maka waktu tak mari wahyu tu dia tak kira. Tolak 3 tahun tu maka jadi 60 tahun. Maka ada riwayat hak paling sahihnya hak ni 63 tahun. Waktu tidak mari wahyu pun dikira juga. Nah. Anjari an Muawiyah annahu sami'ahu yakhtubu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittin wa Abu Bakrin wa Umar wa ana ibnu salasin wa sittin. Daripada Muawiyah sesungguhnya mendengar Jarir akan Muawiyah berkhutbah. Katanya Rasulullah meninggal pada umur 63 tahun. Abu Bakar meninggal pada umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pada umur 63 tahun. Ada khilaf. Ada kata 65, ada kata 58. Khilaf. Dan aku sekarang sudah berusia 63 tahun, katanya Muawiyah. Maka sunat kita apabila umur 63 tahun, berhati-hatilah kerana umur tu umur meninggal. Nabi kata khisadu ummati baina sittin wa sab'in. Diketam umur umatku, yakni diambil nyawa bagi umatku ketika usia 60 dan 70 tahun. Tapi orang ni kalau dia tak sedar, umur 80 pun tak sedar lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Beza sifat dengan zat. Okey, beza sifat dengan zat. Zat adalah benda. Benda yang berdiri dengan sendiri, itu dipanggil zat ataupun jiring. Sifat pula benda yang menumpai di zat. Benda yang menumpai di zat. Contohnya, hamba sebut dah. Okey. Kain. Kain adalah zat. Manakala lembut ini dipanggil sifat. Kerana lembut ini menumpai berada di zat kain. Tak boleh kita nak cabut lembut ni. Okey, saya nak cabut lembut daripada kain nak buah. Tak boleh kerana sifat, ciri-ciri dia mesti menumpai pada jirim, pada zat. Kain tu zat, lembut itu sifat. Tu secara ringkas dia. Dia ada banyak ciri-ciri ni. Tapi yang mau sebut saya ringkas ya. Zat itu maqama bi nafsih, benda berdiri dengan sendiri. Sifat itu maqama bi ghairih, benda yang berdiri pada yang lain. Zat ini ada yang tidak bertempat, ada yang bertempat. Zat tak bertempat, zat Tuhan. Zat bertempat, zat makhluk. Sifat ni ada dua jenis. Sifat yang ada, sifat yang sungguh sahaja. Tak ada tapi dia sungguh sahaja. Hukum kerja berat pada bulan puasa makruh kerana menyebabkan letih kita bulan puasa. Betul ke ada hadis tak makan daging 40 hari tubuh jadi lemah? Hamba tak tahulah ada hadis ke tak, tetapi ada disebut di dalam kitab tak makan daging 40 hari kulit kita akan jadi berubah. Tubuh kita akan menjadi tak comel. Perwatakan kita dipanggil apa dah? Sel-sel kulit kita akan ada masalah. Tetapi kalau makan daging pula berterusan 40 hari, hati menjadi keras. Betul ke malam ni ada pekik daripada langit, hamba tak tahu tu. Ada hadis ke tak? Hadis tu ada, tetapi dia ada syarat-syarat dia.
Kita nak memahami hadis ni berlaku bila ni ramalan berlaku. 15 tu betul, tetapi tahun ni ko 2 tahun akan datang ko 100 tahun akan datang kita tak tahu. Maka dia ada syarat-syarat dia lah gini. Beza sunat ab'ad dan sunat muakkad. Sunat ab'ad ini berbahasa dalam sembahyang, iaitu kalau kita tinggal sunat ab'ad, sunat sujud sawi. Manakala sunat muakkad ni umum, bab semaya, bab puasa, bab terah, bab gapo dia ikutlah, bab hak sunat muakkad, bab rebah. Tu sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Tu beza. Sunat ab'ad ni kalau tinggal sunat sujud sawi. Khas untuk bab semaya saja. Hukum suk makan suk sarai burung. Suk sarai burung ni halal ke tak? Halal lah, kerana dia bukan najis. Bukan najis. Hukum dia boleh dimakan. Dia bukan keluar daripada perut kau apa dia kau jadi najis kau tak. Air liur dah. Sunat baca kunut. Sunat baca kunut 15 Ramadan. Tu ketika mana? Ketika kita maya witir rakaat tu, Allah sekali tu sunat kita baca kunut. Kalau tinggal sunat sujud sawi. Hukum dia sunat ab'ad. Boleh kau tabarruk mengikut aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Boleh tabarruk. Sahabat-sahabat dulu ya tabarruk dengan Nabi, sebab Nabi paling berkat sekali. Lepas pada sahabat meninggal, tabi'in pula bertabarruk dengan sahabat. Lepas pada tabi'in sahabat meninggal, tabi'in tabarruk dengan. Begitulah kita dengan guru-guru kita ambil berkat. Tabarruk ni ambil berkat. Kelebihan selawat tafrijiyah untuk bab penyakit, bab bomo tafrijiyah. Allahumma salli ala Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Selawat tafrijiyah. Cara amalan dia habis ke dalam masa seminggu. Start hari Ahad, sampai hari Sabtu. Ahad tu mau balik dah. Maknanya start hari Ahad sampai hari Sabtu, amal ke selawat tafrijiyah ni habis ke 4444 kali selawat tafrijiyah dalam masa seminggu. Ambo ijazah ke selawat tafrijiyah dan amalan tu. Boleh kau dok ganti puasa dengan bayar fidyah pada anak atau adik-beradik yang miskin. Okey, mak kita wajib kita kena tanggung nafkah dia. Adik-beradik pun wajib kita kena tanggung nafkah dia kalau dia miskin. Maka kita nak bayar fidyah kepada mak kita ataupun adik-beradik kita, hukum dia tidak sah. Kerana kita kena bayar nafkah dah. Jatuh kufur kau jika iktikad dia Allah bersela lendik atas arah. Maknanya Allah Ta'ala duduk sungguh-sungguh gini, supaya gini menjisingkan Tuhan. Maka katanya Imam Syafi'i, al-mujassimatu kufrun. Orang yang berfikir, orang yang beriktikad Tuhan itu berjisim. Antara bentuk berlembaga ataupun jisim adalah berselo, duduk gini. Duduk gini, duduk betul-betul gini lah, duduk atas arah, maknanya setuh gini lah. Hak ni jadi kafir menurut Imam Syafi'i. Hukum ringgit ditukar. Hukum ringgit ditolak tukar kepada dolar tanpa mengikut nilai tukaran semasa. Lagu mana pula? Hamba pun tak reti. Biasa orang tukar ni dia ada currency dia ada gotu dia dah. Misalnya $1 sama dengan RM4 Malaysia lah ni. Biasa orang tukar lagu tu lah. Tetapi ada lebih kurang tu tak tahulah hamba buat apa dia jadi lagu tu. Kalau tak cukup tak boleh lah ambil harta orang lah. Kerana tukar duit ini seperti tukar emas dan perak. Nilai semasa lah. Maka nilai semasa pun dia ada juga. Harga beli lain, harga jual lain. $50 kita beli $50 lain. Kita nak jual kepada orang $50 harga lain. Waktu cara dia lah lagu mana dia kira ni. Silap baca benda ketika rokok, baca ketika sujud, hukum dia sunat sujud sawi. Ijazah selawat boleh hapus dosa 80 tahun pada hari Jumaat, iaitu selawat selepas daripada waktu asar. Pada hari Jumaat dia panggil waktu Fatimiyah, waktu Sayyidina Fatimah. Kerana Nabi kata dalam hari Jumaat tu ada waktu yang mustajab. Maka ada banyak pendapat bila ke waktu itu.
Maka Sayyidina Fatimah pilih adalah selepas waktu asar dekat dengan maghrib. Lewat dah lah, lewat waktu asar. Maka sunat kita berselawat lepas pada waktu asar hari Jumaat. Maka pahala dia seperti ibadat 80 tahun baca selawat ummi. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 80 kali. Anak ijazah ke semana terima daripada guru. Orang yang suka seksa binatang, pada hari kiamat binatang tu akan seksa dia lagi. Binatang akan seksa dia. Lagu tu lah. Sahkah amalan kita berguru dengan YouTube? Sah hukum dia, tidak ada masalah. Guru hamba berfatwa hukum dia sah. Kita terima amalan melalui YouTube, hukum dia sah. Tetapi biar munasabah lah. Misalnya kita tengok YouTube ni, Syekh Yasin Padani dok mengajar dalam 50 tahun lepas. Kita pun ijazah. Kita pun kata saya terima. Hak tu tak munasabah lah 50 tahun lepas. Tak pernah kita ada dengan dia apa. Tetapi kalau live lagu ni lagi-lagi lah sah. Hukum dia berguru ataupun terima amalan melalui YouTube ke, melalui live kau ikut deh. Zakat terah lah ni dua cara. Di Malaysia dua cara pembayaran zakat terah. Pertama, bayar zakat fitrah iaitu kita keluarkan beras menurut mazhab Syafi'i. Manakala kalau kita keluarkan duit tu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanafi. Sebab itulah dalam ketika kita bayar zakat terah kita sebut ni harga zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, ni adalah harga zakat fitrah. Iaitu menurut mazhab Hanafi. Sah, tak ada masalah apa. Biar data ringkas Uwais Al-Qarni panjanglah. Uwais Al-Qarni ini peringkat tabi'in. Dia sempat dengan Nabi dah, tetapi dia tidak sempat berjumpa. Dia pergi ke Madinah. Dia daripada Yaman Rungga pergi ke Madinah. Rasulullah tak ada pada masa tu. Jumpa dengan isteri dia, Rasulullah kata Rasulullah keluar. Maka dia pun balik semula ke Yaman. Maka bila Rasulullah balik, Rasulullah kata ada orang mari tak ada. Maka Rasulullah kata afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Ataupun sayyidut tabi'in Uwais Al-Qarni. Afdal tabi'in, yakni lepas pada sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Hak ni pendapat muktamad. Bab paling afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni kerana ada hadis. Antara kelebihan dia adalah dia banyak berjasa kepada ibu dia. Minta izin daripada ibu dia nak pergi ke Madinah. Apabila tak jumpa dengan Rasulullah, dia tak tunggu dah. Dia balik selalu ke Yaman untuk jaga mak dia. Tulisan Al-Quran kenapa bersusun sedangkan kalam Tuhan tidak berkalimah? Betul lah. Kalam Tuhan kemampuan berkata-kata tidak berkalimah. Okey, hamba nak ayat. Tengok kemampuan berkata-kata yang Tuhan letak di anak tekak saya. Ada bunyi suara tak? Ada bunyi suara tak? Ni kemampuan berkata-kata di anak tekak saya ni. Ada bunyi? Tak bunyi. Tetapi apabila saya kecek lah ni, saya kecek, ada orang tulis. Maka tulisan itu bukan kemampuan berkata-kata, bukan kalam Tuhan. Dia hanya perkataan Tuhan yang ditulis di dalam Al-Quran. Tu dipanggil perkataan. Perkataan lain. Kemampuan berkata-kata lain. Kenapa? Perkataan mesti tersusun. Kemampuan berkata-kata tidak tersusun. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan. Dia bukan kemampuan berkata-kata Tuhan. Sebab tu dia tersusun-susun. Hukum puasa dalam keadaan junub. Tak boleh puasa lah hukum dia. Tak sah, haram berdosa. Bapa zuhur dengan asar tak bunyi suara? Kerana zuhur dan asar difardukan ketika di Mekah. Masa tu, di zuhur dan asar, pada masa tu orang kafir banyak gelewak. Ramai duk berkeliaran, maka sahabat-sahabat sembahyang zuhur dan asar perlahan. Kerana takut didengar oleh orang kafir ganggu. Maghrib, Isya dan subuh orang tidur pada masa tu. Maka Nabi baca derah sampai sekarang, sehingga ke zaman tidak diganggu oleh orang kafir pun tradisi dia jadi lagu tu juga. Zuhur dengan asar baca perlahan, Maghrib, Isya, subuh baca kuat. Kalau kita bangun lewat, nak bangun sembahyang sunat subuh kau nak sembahyang subuh, tengoklah. Kalau kita sembahyang sunat subuh menyebabkan terlepas subuh, tak boleh haram hukum dia. Tapi kalau ada masa lagi sekalipun lewat, boleh sembahyang sunat subuh dan sembahyang subuh. Okey, sembahyang sunat subuh dan sembahyang fardu subuh.
Solat jenazah tanpa wuduk ada ustaz kata boleh. Okey, tak payahlah pendapat ni lemah. Tak suruh ikutlah pendapat lemah ni. Pendapat muktamad kena ada air semaya. Nama semaya dah. Solat jenazah kena ada air semaya lah. Lainlah kalau kita duduk di planet kau apa dia tak ada air semaya, kau apa dia teradalah pendapat tak suruh kira lah nah. Bekas mulut babi tempat kerja harian pokok getah misalnya babi duduk nyondo. Kita tahu tak kalau kita nampak benda lagu tu, okey, tempat kerja kita lagu mana hukum dia? Tak ada masalah apa kerja tempat tu lah. Noreh lagu tu. Yang penting kita jangan yakin kita pergi pegang hak tempat babi tu ataupun tak zahir. Hak tempat babi tu basuh kau kena tempat kita. Selagi mana kita ada was-was, babi ni lalu tapi tak tahu manusia, maka hukum dia tidak ada hukum lah sebab kita tak yakin. Ya najis ni apabila kita yakin nah. Boleh tak takbir hari raya selain pada hari raya? Takbir hari raya ni disunatkan pada hari raya saja. Kalau hari lain kita nak takbir juga, boleh pahala zikir saja. Nah, tak disunatkan. Nah. Betul ke orang soleh tak makan sembelih orang awal? Kalau nak makan mereka sembelih sendiri. Tak tahu dia was-was berkali takut orang awal tu tak tahu syarat rukun ke apa dia, maka dia was-was itulah. Tapi asalnya boleh makan. Siapa dia saja orang Islam percaya Allah Taala sebagai Tuhan dia, maka dia boleh sembelih. Ikut putus molek aurat lekung, okey boleh makan. Selagi mana tidak menunjukkan najis ke apa dia boleh makan tak ada. Masalah dia tak sih makan tu suku pasal lah. Tidak kau jadi haram lah kalau dia nak bukan kata dia nak makan tak sih makan terpulang pada dia. Makan telur binatang yang tak boleh dimakan, telur ular ke apa telur boya, makanlah kalau selera. Jangan ada racun saja. Kalau ada racun tak boleh makan. Telur penyu kita duk makan tu tak ada masalah. Penyu tak boleh makan, telur dia boleh makan. Ujian Covid batal kodok. Ujian Covid ni batal puasa dah. Bukan kata tak batal. Ada orang kata tak batal tu tak tahulah. Tanya dia lah. Kalau tanya hamba kata batal. Apa cerita kelebihan Ratibul Idruh? Hamba tak tahu Ratib Idruh ni. Tak ingat dah hamba Ratibul Idruh. Tariqah Idrusiyah lain, Ratibul Idruh lain. Cara mengamal dia pun hamba tak ingat, kena rujuk semula lah. Mohon ijazah selawat Ali Qadri. Hamba tak ingat, hamba ada ijazah kodok. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Alil Qadr Azimil Jahi. Hamba tak ingat, hamba tak boleh nak ayat lah. Ijazah tu ada kodok. Tak, dia tak mari. Selawat tu tahu azim. Kelebihan selawat ni apabila orang rajin selawat dengan selawat Alimil Qadri Azimil Jahi ni, Nabi Muhammad akan sambut dia ketika dia nak cabut nyawa. Tu kelebihan dia lah. Hamba tak tahulah waris hadis ke apa dia. Selawat ni hamba tak ingat, hamba ada ijazah kodok, hamba tak boleh buat lah. Boleh tak semaya sunat lepas semaya sunat witir? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma tak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan sembahyang witir. Hukum sembelih patut pekung air dalam air. Air tu mati dengan sebab lemah. Air kalau mati dengan sebab lemah, hukum dia tak boleh makan. Sebab cara sembelih, cara Islam adalah mesti mati dengan sebab pisah. Dengan sebab tajam. Kalau mati cuma hidup gelepar dalam air, hukum dia tak ada masalah. Tapi kalau air tu segar lagi, sembelih tu air tu segar, nak kata ke mana? Perut duduk dalam air tu, sembah dalam air tu lemah. Tak ada pakai oksigen ke mana, pakai mampu dengan sebab air tu, maka jadi haram najis. Tapi kalau sembelih pekung dalam air, mampu dah cuma hidup gelepar dalam air, hak tu boleh makan, tak ada masalah. Ciri-ciri lelaki boleh buat suami masa sekarang, cari orang soleh, cari orang minat agama, cari lelaki yang baik, cari orang jantan ni 3 ciri dia. Pertama, penyayang, cari hak saya. Kedua, bertanggungjawab. Dia akan bertanggungjawab dengan kita. Ketiga, dia kesian belah kepada kita. Ni. Ya, lepas tu kedua, nak agama. Nak agama. Tak syarat dia orang alim, dia engineer ko, dia askar ko, dia polis ko, dia cikgu ko, tetapi dia suka kepada agama. Dia bukan ustaz tapi pergi balasa
ajar kita tutup aurat nah. Tak syarat ustaz nah. Ustaz lah ni nyanyolah kalau ustaz belaka gak nyanyolah ustaznya. Dia kena pergi kat orang lain taklah. Adakah di Patani musuh dengan Syiah dikira syahid? Ulama keluar ke fatwa ni dah. Orang Islam perang dengan orang kafir pada masa sekarang, hok jadi syahidnya ada beberapa tempat. Pertama, Palestin lawan Yahudi sekarang. Hok tu syahid kerana perang dengan orang kafir. Kedua, orang Patani perang dengan Thailand, Syiah lah ni. Ada kata syahid sebab apa? Berlawan dengan orang kafir. Orang lain tak ada. Perang di Syria ke, perang di tak ada istilah syahid. Adakah boleh ganti tu email terbatal ketika sujud? Allah, ketika sujudnya awak perangai pula tu emailnya terketuk selok dalam masjid. Bagaimana tak boleh nak ganti dah? Tak boleh nak ganti, sebut Allahu Akbar, bangun pada belakang, pakai semaya sendiri belakang, nanti naik rakaat kedua baru boleh ganti. Dua keadaan boleh ganti tu email, ketika rokok dan ketika qiyam sahaja dah. Pitih ada 50,000. Sekali dengan mah 2 kub. 2 kopi kau gapo dia 2 kilo kau gapo dia lebih daripada setahun. Boleh kau kena keluar zakat. Kira mah nilai mah tu campur dengan pitih 50,000, okey, bagi dengan 40. Maka waktu ambillah 1 daripada 40 tu, wilah zakat kepada orang miskin hok cukup syaratnya. Boleh kau dok viral pasal budak masuk dalam kain tu email. Tak tahu apa masalah kain. Ada cerita budak masuk dalam kain tu email lagu mana. Okey. Gini, kita bahas gini. Kalulah benda itu contohnya memalukan, mengaibkan ataupun tuai dia rasa segar ke, maka tak boleh nak viral lah. Dia panggil mendedah kain orang. Tapi kalau benda tu tak jadi gapo-gapo semata-mata lucu, gapo dia pun tak terasa hati dia ko happy good lucky, tak ada masalah apa Tereke istihdar dan muqaranah. Istihdar ni kita faham apa yang kita nak buat. Contohnya kita nak semaya. Aku nak semaya fardu maghrib. Gapo dia semaya tu? Semaya tu gapo dia? Kita nak buat ibadat senama dia semaya. Maka gapo dia semaya tu? Tu dipanggil istihdar. Kena hadir ke makna semaya tu. Aku nak semaya. Kena faham semaya ni ada takbir, ada rokok, ada i'tidal, dipanggil istihdar. Istihdar ni ada istihdar hakiki, istihdar urfi. Muqaranah pula maksud dia menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Kita sebut Allahu Akbar. Apabila kita sebut Allah, kena masuk niat aku nak semaya fardu maghrib. Aku nak semaya tu kena istihdar. Kena faham gapo dia semaya tu gapo. Apabila kita kata aku nak semaya fardu maghrib, Allahu Akbar. Kena faham semaya tu gapo dia. Lepas tu kita sertakan dengan Allahu Akbar. Tu makna dia. Istihdar dengan muqaranah. Solat witir 1 rakaat perlu doa kunut. Kena doa kunut pada masa tu. Tidur kaki menghadap kiblat, ada kata sunat juga. Kaki tidurlah, taing duduk tak boleh menghadap kiblat, hukum dia makruh kerana arah yang mulia. Tidur molek dah, tapi tidur mengarut juga bulan puasa ni. Biasanya adalah taing tidur mengarut. Pertama, fikiran kita terganggu. Banyak benda-benda masuk dalam fikiran kita, maka terbawa-bawa pada alat tidur kita. Apa kelebihan pakai pakaian hijau? Pertama, Rasulullah suka pakaian hijau ni. Ada kata pakaian ahli syurga warna hijau ni. Maka pakai warna hijau kerana tu, bukan kerana benda lain. Kalau kita pakai pakaian kerana niat tu dapat pahala insya-Allah. Tapi kerana hijau tu tak ada makna lagu lain, makna sebalik ada makna gapo dia tetap orang lain, tak ada makna gapo, tak ada kelebihan gapo. Nasihat kepada netizen yang sangat sensitif dengan isu Melayu tapi kurang sensitif pada isu akidah. Bagaimana tak tahu ni. Lah ni kita tengok masyarakat lah ni sangat perlu kepada pengajian. Sangat perlu kepada pengajian agama yang jelas. Ramai kita tengok masyarakat awal khususnya orang yang beragama Islam tidak memahami agama dia sendiri. Lah ni kita tengok isu ada orang ngaji tahfiz
hafal 30 juzuk, ngaji sekolah Arab, tetapi ada jadi murtad, ada masuk agama Kristian, ada masuk agama selain daripada agama Allah. Ada tu ngaji sekolah Arab tapi masuk agama Kristian. Kalau orang tanya dia, dia kata Islam ni tak baik ke apa dia. Ketika dia jadi Islam, dia tak pernah belajar akidah Islam, tak pernah. Tetapi apabila dia masuk Kristian, dia mendalami pula ilmu Kristian. Dia kata Kristian lebih baik. Sedangkan ketika dia Islam, dia tidak pernah belajar. Jadi kebimbangan kita adalah orang tak belajar ilmu agama. Hafal Quran tidak menunjukkan seorang itu faham agama. Tak ada lah kita terkejut, kita kata orang tu hafal Quran tapi jadi pindah kepada agama lain. Kerana hafal Quran ini bukan menunjukkan jadi orang alim. Kena belajar ilmu akidah, kena belajar ilmu fiqh, kena mendalami ilmu agama. Sekolah tak cukup. Sekolah Arab tak cukup, kena mendalami ilmu agama secara faham sungguh. Orang yang menadah di masjid pun tak faham lagi agama. Betul-betul kita kena mendalami, belajar kitab secara khusus, belajar akidah, belajar gapo. Sekarang alhamdulillah kita tengok fenomena orang mengajar lah ni berkitab. Ada kitab, ada buku kitab ni, dia panggil istilah bertalaki. Masjid-masjid ni buat dah baca kitab. Dulu mengajar style ceramah lagu tu. Ceramah tidak menambahkan ilmu. Kena mengaji kitab, bab akidah, bab gapo. Barulah kita memahami agama kita sendiri, barulah tidak rasa nak pindah kepada agama lain kerana agama Islam lah yang paling betul. Semua jawapan kekeliruan yang kita tak faham selama ni boleh Islam jawab dengan secara jelas dan puas hati. Lo ni agama Korea pula, agama K-pop pula berimeh dengan agama K-pop, ex-Muslim. Saya ni pernah jadi orang Islam. Pernah ni maknanya dia dah tinggal ada Islam lah. Tuhan saya ke apa dia? Tahu artis K-pop. Tak tahulah hak ni betul ke tak cerita, tetapi kita jadi kebimbangan. Sebab itulah Islam ajar petai lagi, awal-awal lagi, jangan sayang kepada orang kafir, jangan suka kepada orang kafir. Kerana natijah dia akan jadi kita jadi kafir lama-lama. Hal lagu itulah. Ada orang tak faham kenapa kita tak boleh sayang kepada orang kafir, artis kafir apa? Ni natijah dia. Natijah dia lama-lama kita akan suka. Kalau Islam lari pun, Islam ni berat. Saya suka kepada K-pop apa tak boleh. Tu kita kata tengok artis K-pop mari, orang muslimah kita pakai telekung pergi peluk. Rasa bangga dia peluk orang K-pop. Rasa bangga dia peluk orang K-pop. Mak ayah dia lagu mana tak tahu. Tak rasa sensitif kau dok. Biar anak-anak tino dia kita tengok benda-benda lagu tu dipeluk oleh orang kafir, tak berjawi, tak mani junuk, tak gapo dia, tak beriman dengan Tuhan, rasa bangga. K-pop mati, berkabung menangis jerit seluk. Allahu akbar. Asalnya sebab tu Islam ajar jangan sayang kepada orang kafir. Lama-lama jadi lagu tu nak jadi agama K-pop rela dia. Ni benda ni kalau tak benar pun jadi kebimbangan kepada kita. Dan kita rasa cuai kita juga orang ahli agama ni kurang beri penerangan. Tapi kita tengok di masjid kata dah, tetapi masyarakat ni tak tahulah, tak suka ngaji agama lo ni. Tak suka ngaji agama. Minta ijazah selawat Jibril. Selawat Jibril ni hamba tahunnya sallallahu alaihi Muhammad. Amal 1000 kali lepas pada subuh hamba ijazah ke selawat Jibril. Masalah kristianisasi ni memanglah kita tak boleh nak halal lah. Sebab orang Kristian dia menganggap agama dia itu benar, maka dia akan berdakwah mengajak orang kepada agama dia. Maka kita orang Islam juga mesti memberi penerangan kepada kita umat Islam sendiri atau memberi penerangan kepada orang lain. Apa-apa pun pertama tunjuk sikap kita sebagai orang Muslim. Tunjuk sikap kita kepada orang Muslim. Kadang-kadang kita tengok Islam tersebar pada zaman dulu kebanyakan berdasarkan kepada akhlak. Bukan semata-mata teori bercakap, Masya Allah, bercakap tu supaya langit ketujuh dah. Tetapi kalau akhlak tidak menunjukkan kita sebagai orang Islam. Ramai orang terpikat Islam dengan sebab akhlak. Bukan dengan sebab teori-teori ni, teori-teori tu. Jadi hamba agaknya kita lebih-lebih lagi orang ahli agama sama-sama membaiki akhlak kita. Kitalah sebagai cermin kepada agama kita. Sebab itulah ada ulama kata al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dihalal oleh orang Islam sendiri. Orang Islam tak pernah menghalau orang lain kafir daripada masuk Islam. Tetapi dengan perangai dia telah menghalau orang Islam daripada memahami orang kafir, daripada nak memahami Islam itu. Jadi kita
Lebih-lebih lagi orang agama secara umumnya kepada seluruh orang agama Islam supaya menunjukkan akhlak Nabi. Mudah-mudahan dengan sebab kita menunjukkan akhlak sekalipun kita tidak ada ilmu, orang suka dengan agama dan kepercayaan kita. Ada orang bercakap agama masya-Allah tetapi akhlaknya begitu merudum. Tetapi ada orang tak pandai bercakap agama. Biasa pakaian dia pun biasa tetapi akhlak dia masya-Allah. Ramai orang tertarik dengan akhlak. Kerana kata-kata itu kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak jujur. Tetapi perbuatan itu tentu dah jujur. Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim ala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.